Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa kabar anda di mana saja berada? Semestinya dalam Sejahtera Asia bersama saya Wan Alif dan juga Syasha Denzlin. Apa khabar Wan Alif? Sihat. Lama dah kita tak berganding untuk Sejahtera Asia ni, Syah. Ya, betul. Rasanya memang lama sangat. Kalau sebelum ni adalah, tapi dalam bulan berapa Wan Alif? Lama Tak juga ingat lah. lama dah, lama sangat dah tu. So, hari ini sihat. Sihat seperti sedia kala. Alhamdulillah. Nampak pun ceria ya. Nampak ceria. Lama dah tak live dekat apa ni? Hari weekdays. Biasanya hari weekend saja. Selalu orang main hujung minggu, tapi hari ni terimalah kena bertugas hari Rabu. Ya, kena bertugas hari Rabu. Dan juga Wan Alif sebenarnya kepada para penonton di luar sana, hari ini slot bersama kita berdua, dan juga tidak lupa nak ingatkan kepada anda semua untuk bagi tahu dengan family, dengan kawan-kawan bahawa hari ini setiap hari sebenarnya ada Sejahtera Asia setiap pukul 7.30 pagi sehingga 8.30 pagi. Di mana? Di 122 Astro dan MyTV. Ya, dan kita juga bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Sejahtera Asia dan juga TVS, dan pastinya ada ruangan komen, butang like dan juga share. Jangan lupa share benda-benda yang bermanfaat, sebab Sejahtera Asia mengetengahkan dan juga membincangkan isu-isu tempatan, isu-isu antarabangsa serta isu-isu di seluruh Malaysia, khasnya di bumi Kenyalang jugalah. Dan yang pastinya ruangan komen tu jangan dibiarkan sepi. Lontarkan komen anda, insya-Allah kita ada masa kita boleh baca sama-sama. Betul tak, Syah? So, apa topik kita hari itu? Baiklah, topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ataupun akan kita utarakan kepada para penonton adalah berkenaan dengan Around Southeast Asia in 30 Plates. Menarik tajuknya. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan mental health in an unequal world bersama dengan Dr. Pakar lah, Wan Alif. Dua orang pakar, dua orang yang tepat untuk membincangkan topik dengan isu kita pada pagi ini. Dan tanpa melengahkan masa, kita telah pun berada di talian StreamYard kita. StreamYard pula, Skype. StreamYard pula. Dah terbiasa dengan StreamYard. Skype dan berada di Skype sekarang iaitu Encik Menat Kinilat. Betul tak? Betul. Kini Langit. Kini Langit. Apa khabar tuan? Sihat? Bagus. Sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia pada hari ini untuk berkongsi kepada semua para penonton berkenaan dengan Around Southeast Asia in 30 Plates. Dan juga Tuan ataupun Encik Menat, bolehkah berikan pengenalan apakah yang dimaksudkan dengan Around Southeast Asia in 30 Plates ni? Sebab sangat unik sebenarnya tajuk kita pada hari ini. Silakan. Okey, tujuan projek Around Southeast Asia in 30 Plates ini, dia dibuat untuk secara peribadi untuk saya, kerana saya rindukan travel sebenarnya, rindukan mengembara dan berjalan-jalan secara backpacking ke luar negara. Jadi di sebenar lockdown sekarang ini, dulu saya selalu travel di area Southeast Asia lah, di Asia Tenggara. Jadi dengan cara memasak lauk-lauk begini, dari setiap 11 negara Asia Tenggara, saya dapat menghayati dan mengingatkan kembali memori-memori lama, dan juga untuk belajar juga tentang budaya-budaya dan budaya makanan khususnya negara-negara jiran kita. Itu secara intipati dia lah. Secara intipati dia, dan pastinya bila bersebut pasal makanan ni, Syah, saya memang suka sangatlah. Memang pot utama saya bila bincang pasal makanan, nombor yang pastinya ianya tidak lepas dari kehidupan kita seharian. Betul tak? Kalau Syah lah, kalau makanan kita ambil kat Sarawak lah, makanan apa yang Syah suka? Biasanya saya suka makan normally memang mi kolok lah. Mi kolok. Wow, hebat jugalah. Sebab kalau Wan Alif sendiri? Saya apa yang ada kat di Sarawak ni semua dia layan. Tak ada kecuali tak ada kecuali. Sayang dikecualikan. Betul, semuanya sedap-sedap belaka. Dan yang pastinya tuan, untuk menyediakan 30 jenis makanan tempatan yang terdapat di sekitar Asia Tenggara tu, seperti nasi katuk dari Brunei, daging raun dari Indonesia, ikan subuko dari Timor Leste dan sebagainya. Dalam banyak-banyak makanan ni, apakah yang akan menjadi kegemaran tuan sebenarnya? Bagi saya, yang kegemaran saya daging rawon. Sebab dulu memang saya ke Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Jadi memori
makanan jalanan dan jajanan di bandar Jakarta, di Sumatera, di Kalimantan memang sangat berat memorinya. Jadi daging rawon tu ada menggunakan buah keluak ataupun kepayang. Jadi dia sangat wangi dan daging dia empuk, dia macam sup daging di sini. Rawon tu bahagian mana? Kalau di struktur daging tu bahagian mana sebenarnya rawon tu? Dia pakai batang pinang. Oh, batang pinang. Kalau so dia lembut je. Ingat harimau menangis tadi. Oh tak, yang tu Thailand. Oh, Thailand. Itu berbeza pula Wan Alif. Best lah. Harimau merajuk tak ada kan tuan? Oh, yang tu belum lagi. Oh, belum lagi. Mana tahu. Saya anggap tadi dia akan jawab ada. Oh, memang hebatlah. Harimau merajuk pula. Okey, yang pasti. Nanti tuan yang buat. Apa dia? Nanti tuan yang buat. Boleh tak jadi masalah tu. Itu antara apa kata orang minat sesuatu macam tuan tu sendiri tadi minat daging rawon daripada Indonesia dan seperti yang kebiasaan memang apa kata orang tu daging tu memang sinonim dengan Asia Tenggara sebenarnya. Sebab apa? Betul. Saya rasa ianya mudah didapati atau macam mana sebenarnya tuan? Kalau di Indonesia itu. Daging rawon. Sorry, boleh ulang? Tak macam daging rawon ni, kenapa ia menjadi satu identiti di Indonesia? Adakah daging ini mudah dicari ataupun beza daripada ikan ke ataupun makanan lain? Bagi saya dia salah satu makanan, bukan makanan ruji tapi makanan yang senang didapati selain nasi padang dan sebagainya. Dan cara pembuatan dia murah, senang dan memang rasanya memang bagi saya essence Indonesia lah dari segi pemakaian rempah dan ramuannya. Dan tidak dinafikan di Kuching juga Sasha, ada juga kedai-kedai daripada Indonesia ataupun kedai-kedai yang menyediakan makanan berasaskan Indonesia. Seperti yang tertera di kaca TV sekarang, yang tengah buat apa ni? Tengah buat laksa kot. Laksa. Ayam penyet. Oh, ayam penyet. Digaul bersama dengan... sedap sangat. Sedap Pagi-pagi dah sabar tengok macam ni. Risau pula Risau pula kita. Tengok penyediaan yang sangat rapi dan juga. Wan Alif, saya dah rasa macam lapar sangat dah pagi-pagi ni. Oh, yang ni Tuan Menat sendiri yang masak Semua saya masak sendiri. Tuah badan siapa dapat Tuan Minat ni. Untung. Isteri dia senang. Apa je nak makan sebut je. Tengok tu. Pagi-pagi kita telah disajikan dengan apa kata orang macam-macam jenis makan. Wow, pempedak. Lagi pempek. Wah, ni buat apa Dan juga Tuan Minat, apakah yang seperti yang kita telah ketahui tadi yang menginspirasikan Tuan adalah berkenaan dengan ingin nak travel kan, sebab tu memulakan projek ni. Jadi mungkinkah ada mempunyai misi yang tersendiri dalam melaksanakan projek ni? Silakan Tuan. Bagi saya selain dari niat untuk mengingatkan kembali memory travel, dia juga untuk bagi kita belajar tentang budaya makanan dan juga budaya sesebuah negara. Sebab bagi saya budaya makanan itu sangat asas dalam bagi keperluan manusia. Jadi kalau kita tidak dapat memahami budaya makanan sesebuah masyarakat ataupun komuniti, kita tidak akan dapat mendalami budaya mereka secara amnya. Jadi bagi saya makanan itu cara yang paling senang dan cara yang paling basic untuk dan especially negara-negara jiran tetangga kita di Asia Tenggara inilah. Betul. Dengan ilmu yang Cik Menat ada sekarang, iaitu macam-macam resepi dah tahu di seluruh Asia Tenggara, dah pelbagai resepi dah tahu. Ya, betul. Ada plan tak nak buka kedai makan ke atau apa? Saya memang saya sekarang sudah ada bisnes sendiri lah. Saya membuat tuak sebagai perniagaan full time sekarang. Jadi memasak ini dulu saya menjadi tukang masak selama 10 tahun sebelum memulakan perniagaan sekarang. Wow. Jadi memasak ini sekarang cuma hobi, tetapi kadang-kadang saya kalau ada keperluan ataupun permintaan dari kawan-kawan ataupun booking secara besar-besaran, saya akan masak. Tapi membuka kedai, mungkin kalau tuan-tuan berdua
mau menjadi penyumbang, saya akan masuk. Oh, itu Saya akan dia. buka. Kena jadi YB pula kita pagi ni, Syah. Kena. Okey tuan tadi bercakap tentang minuman tradisi orang Iban kita iaitu tuak. Apa nama tuak yang tuan apa kata orang Keluarkan. cipta itu, keluaran tu? Okey, perniagaan saya bernama Bad Cat Borneo. Jadi tuak kami ada enam jenis. Ada tuak beras Yang yang kucing biasa. tu pegang tu tuak lah. Kira tuak pun boleh, botol kopi pun boleh. And then dia ada roselle, apple, nanas, lada hitam dengan tuak asap. Jadi keenam ni semua dibuat oleh saya sendiri dan dijual oleh company saya, bisnes saya selama 3 tahun sekarang lah. Ya. Lama juga Lama macam-macam juga. perisa tuak Betul. dia. Macam-macam perisa dengan kepakaran yang ada selama 10 tahun. 10 tahun sudah apa kata orang ilmu dalam pemakanan di seluruh Asia Tenggara. Tapi selepas ni kita rehat sebentar untuk apa kata orang relax-relax minum Relax kopi dulu, lapar tengok makanan. Kita kembali selepas ini semestinya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dengan tajuk kita pada hari ini sangat menarik iaitu Around Southeast Asia in 30 Plates. Jadi Tuan Minat, apakah pendapat anda tentang makanan sebagai satu alat budaya? Adakah ia boleh dikatakan sebagai warisan ketara iaitu intangible heritage ataupun intangible heritage? Silakan Tuan. Okey, bagi saya budaya pemakanan adalah boleh menjadi dua-dua. So contohnya budaya yang dari segi tidak ketara, penggunaan bahan-bahan yang memang dari segi warisan ketara, budaya seperti kita Dayak di Sarawak memakai bahan-bahan dari hutan Borneo. Contoh daun untuk membungkus nasi dan daun-daun, sayur-sayur, herba-herba semua. So itu secara ketara kerana menggunakan apa yang ada di alam sekitar. Tapi secara tidak ketara, contohnya di Vietnam, kalau anda tahu apa itu banh mi, dia macam sandwich Vietnam tu. Wow. Banh mi tu asal dia, roti dia tu baguette dari Perancis, sebab penjajah Perancis dulu membawa masuk roti-roti baguette. Jadi warga Vietnam mengambil simbol penjajahan ini dan menjadikan sebagai bahan asas dalam makanan Vietnam sekarang untuk menjadi warisan dan mengambil balik naratif kebangsaan mereka. Jadi makanan boleh membawa warisan ketara dan tidak ketara juga. Makanan pun ada elemen-elemen warisan ketara dan tidak ketara juga, Syah. Dan yang pastinya adat budaya serta etnik kawasan ataupun tempat sesebuah kawasan itu yang ada asal usulnya daripada makanan ataupun budaya dan sebagainya mempunyai sesuatu yang kata orang menarik dan juga unik sebenarnya. unik, Dan betul. kalau kita dengar tadi Tuan Minat ni seperti ketahui segala kiranya macam dari asal usul sesuatu makanan itu datang kan. Itu macam impress sangat-sangat. Dia macam tahu, dah hafal semua dari seluruh Asia Tenggara, dia dah hafal dah apa dan sebagainya. Dan untuk Tuan Minat sendiri, macam kita tu nak nyedia makanan, nak present makanan tu yang pastinya di media sosial kini tu trending seperti apps Facebook, TikTok dan sebagainya. Dan untuk menyediakan ataupun menyajikan makanan itu, mungkin ada fakta ataupun sejarah yang ingin kita ketengahkan dalam ramuan dan rasa makanan yang kita pertontonkan walaupun dalam media ataupun dalam bentuk digital ini, Tuan Minat. Bagus. Sekarang especially zaman-zaman modern teknologi digital sekarang ni kan, kalau dulu kita jarang tengok budaya Sarawak ataupun budaya Malaysia Timur, khususnya makanan Dayak ataupun makanan Melayu Sarawak di media sosial, di arus perdana, kerana makanan ini kadang-kadang ditenggelami oleh sektor-sektor yang lebih dikatakan diberi keutamaan seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi untuk segi digitalization sekarang ini, budaya makanan lebih menyelah lah dan senang untuk diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat. Tidak macam dulu perlu melalui channel ataupun saluran yang lebih formal. Dan sekarang kita hanya memerlukan satu platform Gadget. iaitu digital untuk dapatkan lebih-lebih resepi. Dan setiap resepi ataupun ramuan seperti Encik Mehnat cakap tadi, dia ada identiti tersendiri dan juga ada maksud dia tersendiri yang pastinya setiap makanan itu mempunyai orang ada maksud di sebaliknya. Maksud di sebalik. Si boleh makan sebarang aja, kita mesti tahu apa sebenarnya yang ada dalam makanan itu dan juga keistimewaan makanan terutamanya di seluruh pelosok Asia Tenggara tu. Ya, Sedapnya. Pasal makanan memang happy memang saya nombor nak cerita. satu. Jadi Tuan Mehnat, ingin kami nak tanyalah, apakah bagaimanakah pemilihan menu ni dilakukan? Adakah secara rawak ataupun telah disenaraikan mengikut kategori-kategori yang telah Tuan tetapkan? Secara rawak, sebab saya just nak makan benda yang saya lama dah tak makan dengan belajar benda yang barulah. Oh, kiranya macam mengikut tekad sendirilah. Oh, hari ni saya nak makan ni, saya nak buat ni. Bestnya kalau dah pandai masak. Yang masam-masam semua. Bila sebut masam-masam tu saya teringat dengan satu resepi ataupun lauk resepi daripada apa? Indonesia, Ya. sayur asyam. Sayur asyam. Sayur asyam, betul tak Tuan Mehnat? Betul. Makanan Sunda. Makanan Sunda. Dia hafal dah tu. Sebut saja memang dia dah tahu kat mana kualiti sebenarnya tempat makanan-makanan itu berasal. Sungguh hebat orangnya. Dan Encik Mehnat sendiri, terdapat persamaan yang jelas bila kita menyediakan makanan dan ramuan makanan tu. Adakah ianya ada perbezaan sebenarnya ataupun terdapat orang persamaan dari segi menyediakan makanan dan juga ramuan-ramuan makanan itu? Ada juga perbezaan dengan negara kita ke ataupun perbezaan dari segi negara kita dan negara luar. Maksud dia di setiap Asia Tenggara itulah. Kalau di Asia Tenggara secara amnya memang cara penyediaan makanan memang lebih kurang sama lah. Tapi dari segi ramuan ada banyak yang beza bergantung dengan alam sekitar negara-negara tersebut. Tapi antara yang paling banyak yang saya perasan adalah seperti hasil fermentasi. Macam di negara kita dengan Singapura, Brunei, kita semua pakai belacan kan? Kalau di Thailand, hasil fermentasi yang dipakai adalah sos ikan ataupun fish sauce. And then macam Laos dengan Cambodia dan Myanmar, mereka memakai pekasam ikan sebagai asas makanan. And then di Vietnam dengan Filipina, mereka memakai cencaluk tapi direndam di dalam minyak. Jadi hasil fermentasi adalah sangat penting dan merupakan perasa asas dalam masakan Asia Tenggara. Kalau di Sarawak, Encik Mehnat, apa yang Encik Mehnat faham tentang asas makanan ni? Kalau di Sarawak, bagi saya dia lebih kepada makanan yang lebih fresh, lebih bersandarkan sayur-sayuran, tumbuhan dan juga daging, tetapi dia tidak terlalu pedas, tidak terlalu masin ataupun masam, dia plain saja kiranya begitu. Kalau berbanding dengan jiran kita di Malaysia Barat, sebab makanan Sarawak saya rasa lebih berpandukan hutan belantara, Borneo dan tropika. Memang menariklah. Dan untuk soalan yang terakhir Syah, bagi Encik Mehnat, apa yang Encik Mehnat pelajari sepanjang 30 hari projek ini berlangsung, Encik Mehnat? Saya belajar sikap penyesuaian diri. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca resepi dari negara jiran, mempunyai ramuan ataupun bahan yang seolah pernah dipakai ataupun pernah dibuat, tetapi negara jiran menggunakan bahan-bahan tersebut secara dengan cara yang lain. Jadi untuk saya, dia membuka minda saya untuk memasak. Contoh terung pipit di sini. Kalau terung pipit di Sarawak dimasak dengan daun ubi kan. Tapi kalau di negara Thailand, Laos, Cambodia, terung pipit itu dimasak menjadi dengan babi cincang untuk menjadi macam sos untuk ulam. Digoreng dan dimasak dengan sos. Jadi dia merupakan satu yang very interesting for me because benda yang bagi saya setiap hari saya tengok sebab belakang rumah saya ada banyak terung pipit. Tapi saya tidak pernah terfikir untuk masak begitu. So dia banyak membuka minda saya untuk
explore dan untuk inovasikan makanan dan skill bakat saya sendirilah. Nampak tak? Kiranya macam satu bahan tu kita boleh pelbagaikan punya menu tu. Macam terung pipit tadi, macam dekat Sarawak dengan Sabah sebenarnya ada satu makanan tu. Kita panggil tepus, tapi dekat Sabah dia panggil apa? Saya lupa lah. Tepus? Tepus. Tepus. Tak tahu pula teman tepus tu. Sayuran. Okey, Cik Mena, terima kasih kerana sudi bersama kami di Sejahtera Asia hari ini, merupakan seorang pengasas bagi Badcat Borneo yang pastinya banyak sebenarnya ilmu-ilmu makanan, tetapi sayang masa sangat menceburu kita. Terima kasih Cik Mena kerana sudi bersama dengan Sejahtera Asia pada pagi ini. Yang pastinya bila Cik Mena nak masak nanti tak sabar nak makan. Jangan lupa hantar dekat kami Walif. Betul. Dan selepas ini kita akan ada juga bersama dengan pakar, itu seorang doktor yang akan bercerita tentang perbezaan setiap country tentang apa kata orang tadi? Hari Mental Health Sedunia. Masalah kepala otak lah. Ya, betul. Kecil sikit volume dia. Okey, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia yang pastinya bersiaran di TV dan juga di Facebook rasmi Sejahtera Asia dan juga TVS. Semua ada komen, lontar je komen. InsyaAllah kami akan baca komen kita orang. Kita baca komen dan juga jangan lupa sharekan kepada tontonan awam supaya mereka mengetahui bahawa setiap hari kami ada pelbagai informasi-informasi yang menarik dan juga informatiflah kepada anda semua. Betul. Dan seperti hari ini, sebelum kita kelakar tentang masalah mental ataupun perbezaan masalah mental di seluruh dunia ini, kita nak ketengahkan atau kita nak angkat topik-topik menarik, terutamanya tentang vaksinasi di Malaysia. Di mana COVID-19, 88% populasi dewasa lengkap dos vaksin setakat 4 Oktober 2021. Maksudnya si lama lagi lah. Tapi tinjauan saya pada pagi tadi dalam COVID Now juga 88.19. Dah si banyak lagi. Apa kata orang kota ya untuk kita capai herd immunity, dan yang pastinya benda tu akan memberi kesan untuk kita terus dalam pelan pemulihan negara. Jika 90% kadar vaksinasi populasi dewasa dicapai dan rentas negeri yang pastinya dijanjikan oleh Perdana Menteri kita akan dibenarkan, dan rentas negara juga. Tak sabar saya nak pergi melancong ni. Nak pergi mana ni? Saya nak pergi Japan. Nak pergi Japan. Pergi Sri Kin pun boleh juga. Mana-mana lah. Betul tak? Kalau Syah diberi peluang nak pergi mana? Syah rasa macam nak pergi dekat nak pergi Japan lah dengan Wak Alif. Sama-sama kita pula. Pergi. Baiklah, vaksinasi bagi remaja OKU iaitu menurut Timbalan Menteri Kesihatan 1 yang juga pengerusi pasukan bertindak imunisasi COVID-19 remaja, Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali, pendaftaran remaja OKU yang berada di institusi perlindungan, pemulihan dan pendidikan sama ada berdaftar ataupun tidak perlu dilakukan oleh pengetua, pengusaha atau penyelia institusi masing-masing melalui portal Vaksin Anakku. Dan juga sebenarnya jika remaja OKU ini tidak tersenarai, ibu bapa atau penjaga boleh hadir ke klinik kesihatan berdekatan. Dan manakala remaja OKU yang bermasalah tingkah laku seperti OKU mental atau dengan komorbid lain, pemberian vaksin akan dilakukan di klinik kesihatan atau hospital kerajaan yang berdekatan. Janji temu juga diberikan melalui aplikasi My Sejahtera. Dan sekiranya ibu bapa tidak mempunyai aplikasi My Sejahtera Malif, pemberian vaksin akan dilakukan secara jangkau luar dan berjadual. Dan kalau ikutkan di Sarawak, 8 September lepas kita telah pun mulakan untuk vaksinasi remaja, dan pastinya sehingga 31 Ogos 2021 terdapat 67,676 remaja OKU berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak. Itu telah pun orang sempurna ataupun dalam pendaftaran untuk divaksinasi. Dan kita bukan sahaja memfokuskan mereka-mereka yang bukan daripada golongan
golongan orang kurang upaya, tetapi dari sudut apa kata orang, kesempurnaan itu dan juga keadilan itu semua mendapat hak dan vaksin yang sempurna dan juga saksama lah, biar adil dan saksama. Walaupun mungkin anak-anak kita mungkin antara golongan orang kurang upaya, mereka tidak terlepas untuk mendapatkan vaksinasi. Dan yang paling penting di sini peranan ibu bapa dan juga penjaga untuk memastikan anak-anak di bawah jagaan mereka menerima vaksin. Walaupun kata orang tadi mungkin dengar berita yang tidak enak dari sudut gosip-gosip murahan seperti itu, tapi kita tak boleh nak dengar gosip-gosip tentang mengenai vaksin ni, sebab sekarang ni dah menunjukkan feedback yang positif bahawa seperti 88% tadi kan. Jadi dengan adanya vaksinasi untuk remaja, untuk OKU, dan kita juga sebenarnya tak lama lagi nak membuka sekolah kan. Jadi, nak buka sekolah, pastikan anak-anak kita dalam keadaan sihat, semuanya kata orang mojo joros, bahasa Sarawak, mojo joros, dan yang pastinya mereka juga berhak untuk mendapat perlindungan daripada COVID-19. Ya, betul. Dan juga bagaimana dengan isu kita ataupun news kita yang seterusnya? Yang ni kita nak kongsikan sikit dengan penonton Sejahtera Asia pada hari ini, bagaimana kita nak menjaga keselamatan diri semasa berinteraksi dengan orang lain. Itu yang pentinglah, sebab kadang-kadang kita dah masuk tahun kedua dalam era pandemik COVID-19, dan yang pastinya kita akan beralih kepada satu fenomena baru, iaitu era endemik. Dan kita akan terima hakikat, kita kena terima diri kita yang kita akan hidup bersama pandemik COVID-19. Jadi SOP yang telah pun dijalankan, apapun yang telah pun diwar-warkan, tetap kita ikut demi memastikan kelangsungan kehidupan kita, walaupun pandemik kita tidak tahu bila akan berakhir. Betul tak, Syah? Ya, betul. Dan juga sebenarnya terdapat beberapa langkah yang telah dinyatakan kepada kita semua untuk kita mengikuti setiap satu langkah itu. Antaranya adalah sekiranya memerlukan pertemuan fizikal yang tidak dapat dielakkan, hadkan jumlah pelawat ke rumah anda. Jangan menerima kunjungan pelawat yang kurang sihat. Jangan, Alif. Walaupun kita dengar dia batuk sikit, kita kalau boleh elakkan. Okey, kalau boleh awak tak payahlah pergi dekat rumah saya. Beritahu dengan betul-betul kan. Dan seterusnya, manakala sebagai majikan, sila pastikan semua kaki tangan anda sudah menerima 2 dos vaksin, dan ujian swab COVID-19 adalah wajib untuk pekerja yang kurang sihat. Manakala sebagai pekerja pula, sila pastikan penjarakan sosial dilakukan dan menggunakan mask setiap masa jika perlu, sebab ada sesetengah perkara ataupun pekerjaan yang memerlukan untuk membuka mask lah. Dan juga sekiranya anda menginap di asrama pekerja, bersihkan bilik dan ruang kongsi seperti bilik air serta bilik dapur dengan kerap. Dan sebab apa, bila berkongsi ini peratus untuk kebolehjangkitan itu memang tinggi, Syah. Sebab apa, bila duduk dalam asrama ataupun duduk dalam satu hostel tu, bila kita dah berkongsi mungkin penggunaan dapur, penggunaan bilik air dan sebagainya, yang pasti tanggungjawab bersama kita mesti orang tadi sama-sama untuk menjaga kebersihan agar kita tidak menjangkiti dan juga tidak membawa jangkitan kepada mereka yang lain. Betul. Dan seterusnya, berkenaan dengan kes COVID-19 di Malaysia. Bagaimana, Syah, untuk di Malaysia? Ya, betul. Semalam, iaitu 5 Oktober 2021, telah merekodkan sebanyak 8,817 kes positif COVID-19 di Malaysia. Itu sebanyak 8,109 kes adalah kes tempatan, manakala 694 kes adalah kes import. Sarawak melaporkan kes harian baharu tertinggi, iaitu sebanyak 1,361 kes. Diikuti pula dengan Selangor, iaitu sebanyak 1,348 kes, dan Kelantan sebanyak 1,063 kes. Selain itu, 4,580 kluster telah tamat semalam. Namun begitu, semalam juga sebanyak 14 kluster baharu telah dilaporkan. Seterusnya, kes kematian semalam mencatatkan 76 kematian. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga mangsa, dan daripada 8,817 kes harian yang dilaporkan setakat semalam, 182 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, dan 8,635 kes adalah terdiri daripada kategori 1 dan 2. Itu sahaja perincian perkongsian mengenai COVID di Malaysia. Silakan tu Wan Alif, studi yang seterusnya.
Okey Syah, itu dari sudut laporan harian COVID-19 di seluruh Malaysia. Walaupun Sarawak masih lagi mencatatkan angka tertinggi, tetapi berlaku penurunan iaitu sebanyak 1,361 kes baru COVID-19 yang dicatatkan setakat semalam, menyaksikan penurunan yang nampak kata orang ada sinar di hujung terowong. Amin, amin. Dan yang pastinya semalam juga Kuching masih lagi menjadi daerah paling tinggi merekodkan kes baru iaitu 316, diikuti Miri 254, Sibu 147. Dan daripada jumlah itu 168 adalah tidak bergejala, manakala 1,172 adalah bergejala ringan. Jadi benda tu memang kita dapat dinafikan lagi lah, walaupun banyak kes yang tidak, apa kata orang, tidak memberi kesan macam si bergejala tu, tetapi apa-apa pun langkah berjaga-jaga kena diambil kira. Dan semalam juga ada kes sembuh meningkat kepada 186,126 kes. 16 kes kematian direkodkan daripada 1 Oktober sehingga 24 September sehingga 1 Oktober 2021. Apa-apa pun tingkat kawalan kediri, pastikan kita terus patuh SOP walaupun semalam dan hari ini dilaksanakan untuk penarikan rentas daerah seadagi oblok ya, tetapi jangan kita ambil langkah mudah. Ada mengunjung, ada kata orang ngabas-ngabang mengabang, tapi ya si boleh dulu lah, kita masih lagi dalam usaha melandaikan COVID-19 pada negeri kita di negeri Sarawak tu. Ya, betul. Kita tak naklah kes semakin tinggi walaupun selepas diberi kelonggaran kepada kita, Wan Alif. Jadi sebagai rakyat Malaysia khususnya ataupun Sarawak kena berjaga-jaga. Betul. Dan sebelum kita nak break seketika ataupun nak rehat seketika, saya nak war-warkan teater irama muzik lagu Hargai Jasa Piramida dalam industri kreatif tanah air. Pastinya untuk hiburan sempena majlis kesyukuran Tuan Yang Utama Persekutuan Negeri Sarawak. Kita ada penampilan khas Dayang Nur Faizah, Hafiz Suib dan Firuz Misran. Wow, hebatnya, tak sabar untuk saksikan malam itu iaitu 10 Oktober hanya di saluran 122 Astro TVS dan juga My TV. Juga kita bersiaran secara langsung di Facebook, betul tak? Ya, bersiaran secara langsung di Facebook dan juga di TV 122 Astro pada pukul berapa? Pada pukul 8.45 malam sehingga pukul 10.15 malam, eksklusif di TVS. TVS mestinya hiburan untuk anda. Dan kita berehat seketika kembali selepas ini dengan topik yang kata orang tadi tentang masalah mental di seluruh dunia. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Jangan si bagi salam pesan kami.
Anak-anak Sarawak nak terbaik, dari turun bawah kita naik. Undian orang jangan lalai, jangan si bagi salam pesan kami. Kami anak Sarawak, Tok Boja, terus masa Tok Boja, hidup bagi kelaban Tok Boja. Oh ha, Tok Boja, Tok Boja, Tok Boja. Tok Boknya. Terima kasih kerana terus mengekalkan kesetiaan bersama kami di Sejahtera Asia. Hari ini sempena, bukan hari ini, sempena Hari Kesihatan Sedunia 2021 yang bakal berlangsung tidak lama lagi dan kepentingannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Hari ini kami akan bawakan kepada anda Dr. Rosliwati binti Mat Yusof selaku pengarah hospital dan pakar perunding psikiatri Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching bersama kita di Sejahtera Asia pada hari ini dengan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan mental health in an unequal world. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Wahai kasih Doktor, sihat, Doktor. Alhamdulillah sihat. Apa khabar di sana? Alhamdulillah sihat juga di sini. sihat. Tengok muka doktor ceria sangat pagi ni. Doktor dah breakfast dah? Baru lepas breakfast. Ya, Ya. baru lepas breakfast. Okey. Okey doktor, kita teruskan kepada topik kita dan boleh doktor kongsikan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia 2021 dan juga objektif yang diketengahkan doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjemput untuk perkongsian sedikit mengenai tema Hari Kesihatan Sedunia 2021. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober setiap tahun. Jadi untuk tahun 2021 ialah pada hari Ahad ini. Jadi tema Kesihatan Mental Sedunia 2021 yang telah ditetapkan oleh World Federation of Mental Health adalah Mental Health in an Unequal World. Okay, so kumpulan kerja teknikal bagi bahan-bahan IEC iaitu Information, Education and Communication Materials Kementerian Kesihatan Malaysia bersetuju tema untuk tahun ini adalah menuju kesaksamaan kesihatan mental. So di sini kita fokuskan kepada saksama atau sama rata dari aspek perkhidmatan kesihatan mental. So walau di mana kita berada, sama ada di pusat bandaraya ataupun di pendalaman, tidak mengira jantina, umur, agama, bangsa, keturunan, pangkat, sosioekonomi dan sebagainya. So di peringkat global di seluruh dunia masih lagi wujud ketidakseimbangan akses terhadap perkhidmatan kesihatan mental. Jadi itu adalah tema untuk tahun 2021. Jadi objektifnya yang disambut setiap tahun pada 10 Oktober, yang pertama adalah untuk promosi. So promosi pemahaman mengenai pendidikan kesihatan mental dan yang kesedaran mengenai kesihatan mental dan macam mana cara untuk menjaga kesihatan mental. So bila kita ada kedua-dua objektif ni, maksudnya kita boleh mencegah daripada berlakunya masalah-masalah kesihatan mental dan akhir sekali adalah dari segi advokasi. Jadi dari segi tindakan dan juga sokongan untuk pencegahan masalah kesihatan mental. Jadi semua objektif ini adalah untuk ke arah mewujudkan masyarakat yang sihat minda. Jadi doktor, saya sebenarnya tertarik mengenai ketidaksamaan dari segi akses terhadap perkhidmatan kesihatan mental seperti yang telah dinyatakan tadi. Boleh tak doktor jelaskan secara terperinci? Okey, terima kasih.
actually penyelidikan ada menyatakan bahawa akses kepada perkhidmatan kesihatan mental ni masih tidak seimbang. Antara 75 hingga 95%, terutama kalangan individu yang menghidap penyakit mental di negara-negara yang berpendapatan rendah dan juga sederhana. Begitu juga dari segi satunya adalah peruntukan kepada kesihatan mental dan perawatan kesihatan mental. Dan yang kedua adalah kebanyakan individu yang menghidap penyakit mental tidak menerima perawatan yang sepatutnya kerana stigma dan juga masyarakat. Dan terakhir sekali tidak dilupakan juga beberapa contoh seperti kumpulan etnik minoriti, contohnya macam orang asli, wanita dan kanak-kanak, orang kurang upaya, individu yang tiada dokumen, yang berkemungkinan juga tidak mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan mental. Bila kita lihat akses untuk apa kata orang untuk perkhidmatan kesihatan mental itu amat penting untuk memastikan informasi dan juga maklumat itu sampai kepada mereka. Ya, betul. Dan yang pastinya doktor, boleh doktor kongsikan apa sebenarnya yang dikatakan dengan stigma sebenarnya. Stigma tu kita tahulah pandangan orang sekeliling, orang luar tentang apa yang dikatakan dengan kesihatan mental tu, doktor. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Di sini saya ambil peluang untuk sentuh sedikit mengenai stigma pada pagi ini. Stigma kalau ikut daripada definisi adalah persepsi ataupun tanggapan negatif seseorang kepada individu lain ataupun kepada masyarakat setempat. Jadi stigma ni dia ada dua. Yang pertama adalah kepada diri sendiri. Jadi contohnya macam saya ada penyakit, jadi saya akan menjangkiti orang lain. Itu adalah stigma kepada diri sendiri. Dan yang kedua, macam saya lemah, saya tidak kuat semangat. Itu sebab saya stres. Stigma kepada diri sendiri. Yang kedua adalah stigma daripada masyarakat ataupun orang sekeliling kepada individu tersebut. Contoh yang saya bagi kat sini adalah individu yang menghidap penyakit mental, selalunya ganas dan berbahaya. Itu adalah persepsi masyarakat. Jadi ini menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk membantu individu-individu tersebut dan kesannya adalah kepada individu tersebut. Jadi individu ini akan diasingkan, dipinggirkan dan seterusnya mereka akan dibiarkan daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dalam komuniti. So itu adalah dari segi stigma lah. Pentingnya pendedahan atau penjelasan mengenai stigma ini, Syah, dan pastinya stigma ini ada kesannya juga. Tetapi nak bercakap tentang kesan, doktor, kita rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Minum dulu. Kita kembali lagi dalam Sejahtera Asia yang pastinya kita masih lagi bersama dengan doktor. Jadi doktor, tadi kita dah bercakap tentang stigma, penjelasan stigma dan yang pastinya stigma tu apa yang kita pula tu mesti ada kesannya, doktor. Apakah kesan stigma terhadap masyarakat sebenarnya, doktor? Okey, terima kasih Wan. Kita bincang sedikit pasal stigma tadi kan, dari segi definisi. Mengenai kesan dia. So saya suka supaya penonton-penonton dapat juga tahu apakah kesan kepada stigma tadi. Yang pertama adalah individu tersebut akan menolak ataupun enggan untuk menerima dan mendapatkan bantuan. Jadi individu ini akan terus menyendiri dan penyakit ini berkemungkinan akan menjadi bertambah teruk dan berakhir dengan tragedi. So ini yang kita cuba untuk elak, cegah. Yang kedua, sekiranya perawatan kesihatan mental tadi lambat dimulakan, kesan mengambil masa dan juga telah memberi
banyaklah kesan dan impak kepada emosi, psikologi, sosial dan juga fizikal kepada individu tersebut. Yang ketiga adalah dari segi memberi kesan kepada peluang pendidikan di mana individu tersebut, contohnya yang pelajar, dia akan merasa terasing di sekolah dan seterusnya kemungkinan besar enggan untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan yang keempat adalah untuk dewasa yang bekerja, jadi peluang pekerjaan untuk mencari sumber pendapatan di mana individu-individu tersebut sukar mendapat pekerjaan kerana majikan susah untuk menerima hakikat menggajikan seseorang yang menghidap penyakit mental dan kemungkinan juga kurang percaya dan yakin. Ini adalah kerana stigma tadi, stigma masyarakat terhadap individu yang mana telah menebal dan telah disemat di dalam jiwa kita semenjak kita kecil lagi. Jadi disebabkan oleh kesan-kesan ini, maka sekali lagi wujud ketidaksamaan dalam segi akses kepada perkhidmatan kesihatan mental. Jadi kita dah tengok Wan Alif betapa impaknya yang sangat teruk kepada diri sendiri, kepada orang sekeliling kita jika stigma ini masih lagi berada pada sekarang inilah. Dan juga doktor, sebenarnya berdasarkan artikel dari sumber Harian Metro pada 5 April 2018 telah menyatakan bahawa setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas, itu sebanyak 29.2% mengalami pelbagai kesihatan mental. Statistik Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan menunjukkan menjelang tahun 2020 penyakit mental dijangka menjadi semakin bermasalah, iaitu menjadi kesihatan kedua tertinggi ataupun terbesar membahayakan rakyat di Malaysia selepas penyakit jantung. Jika kita lihat pada kenyataan ini, jelas sekali bahawa membimbangkan kita semua. Oleh itu doktor, apakah peranan yang boleh kita semua lakukan? Okey, betul Syah. Saya setuju apa yang Syah bagi tahu tadi. So, peranan kita semua kita memainkan peranan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mencapai kesaksamaan dalam akses kepada perkhidmatan kesihatan mental. So, yang pertama sebagai contoh kita sebagai individu. Jadi kalau kita sendiri mempunyai masalah kesihatan mental, kita tahu tanda-tanda awal masalah kesihatan mental, jadi kita perlu dapatkan rawatan segera dalam pelbagai bentuk, sama ada dengan menelpon helpline ataupun mendapatkan bantuan di klinik kesihatan dan juga hospital yang berdekatan. Yang penting adalah kesediaan untuk menerima dan mendapatkan bantuan awal. Itu sebagai individu. Yang kedua adalah sebagai individu dan juga masyarakat untuk menghentikan stigma dan diskriminasi yang kita bincangkan tadi. Terutamanya kepada seseorang yang telah pergi untuk mendapatkan rawatan. Jadi dengan kita menyebarkan hashtag hentikan stigma dan seterusnya kita terus kepada seorang individu dan kepada individu yang lain, so akhirnya kita akan berjaya untuk menghentikan stigma tersebut. Jadi yang penting adalah kita tunjukkan empati dan kita sokong mereka untuk mendapatkan bantuan awal. Yang kedua adalah untuk perawat kesihatan mental kerajaan ataupun swasta sendiri. Contohnya adalah bersedia untuk memberi rawatan sebaik mungkin kepada mereka yang datang untuk mendapatkan rawatan. Dan itulah tadi apa kata orang tadi, peranan kita sebagai rakyat Malaysia yang memastikan penyampaian mengenai kecenderungan stigma yang tidak baik mengenai masalah. Hashtag hentikan stigma, betul Dr.? Hentikan stigma, itu yang penting sebenarnya. Dan terima kasih kepada Dr. Roslawati binti Muhammad Yusof, pengarah hospital dan pakar Perunding Sekretari Hospital Sentosa Kuching, ada sudi bersama kita kerana masa kita sangat-sangat mencemburui kita. Yang pastinya insya-Allah kita boleh sambung lagi pada masa yang akan datang. Yang pastinya saluran informasi ini terus kami bawakan melalui Sejahtera Asia khas kepada penonton di luar sana. Dan sebagai mengakhirinya, seperti biasa saya ada pantun nak dikongsikan kepada penonton. Dari mercu turun ke perdu, tiap saat langkah berhemat.
doktor-doktor memacu kami dipandu demi rakyat terus berhikmat. Wah, Khas untuk doktor ni kita pada pagi ini. Khas kepada doktor. Baiklah, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini dengan topik yang sangat best ya. Ya, topik-topik yang menarik yang pastinya ada hanya di Sejahtera Asia. Dan sebagai akhir kalamnya, tetapkan kesetiaan anda bersama kami di Sejahtera Asia setiap hari 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Ya, hanya di saluran 122 Astro TVS dan juga My TV. Dan saya Wan Alif. Dan saya Syasha Tenzlin. Dari ini, daripada inspirasi, Kami cetuskan inovasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan Bye-bye. bye-bye. Peace, peace, peace. Yeah.